Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Supaya anda tak terlepas, tak rugi. Okey. Sebab apa? Lepas ni Cikgu akan update video-video terbaru. So, bila kamu tekan loceng tu, makanya dia bagi signal Cikgu dah upload video yang terbaru. So, tak rugi. Tekan subscribe dan tekan loceng sekali. So, untuk kali ni, video kali ni Cikgu ingin kongsikan sambungan sains tingkatan 2, 3.4 proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta tinjaan. Sebelum ni kita belajar dah pencernaan. So, penyerapan pula. Okay, kita pergi kepada dinding usus kecil kita dipenuhi dengan berjuta-juta. Okey, jutawan lah. Unjuran halus yang disebut bilus. Ni bilus. Ni tengok boleh tengok dengan mata kasar, memang tak boleh lah. Yang ni menggunakan mikroskop. Bilus. Unjuran ini meningkatkan luas permukaan untuk proses penyerapan makanan tercerna. So, untuk apa? Dia apa orang kata? Berlipat-lipat undur ni, unduran lah ni. Sebab apa? Bagi meningkatkan luas permukaan untuk proses penyerapan. Okey. Makanan tercerna yang terdiri daripada molekul kecil mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah melalui dinding usus kecil. So, macam ada pintu kecil, siapa yang lebih senang masuk? Orang yang bersaiz besar ke dengan orang yang kecil? Mestilah orang yang kecil. So, sama juga dengan ni. Proses ni makanan yang tercerna molekul kecil ni mudah diserap. Nampak? Mudah diserap. Masuk ke mana? Dalam peredaran darah. Boleh serap masuk. Sebab apa dia kecil? Molekul kecil tersebut kemudiannya dibawa ke seluruh bahagian badan. Okey. Melalui apa? So, bila masuk dalam peredaran darah, semua masuklah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia mengalir. Permukaan usus kecil berlipat-lipat untuk meningkatkan luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan hasil pencernaan. Ni ada dalam buku teks ni. Dinding bilus sangat nipis, iaitu setebal satu sel sahaja untuk meningkatkan kadar penyerapan. Okey, berapa tebal dia? Tebal satu sel sahaja. Salur darah di usus kecil berfungsi untuk mengangkut nutrien ke seluruh bahagian badan. Fungsi salur darah. Okey, boleh tengok. Nutrien bersaiz kecil yang boleh menembusi. Ni kecil, dia boleh tembus lah ni. Menembusi dinding usus kecil dibawa oleh darah ke sel-sel. Ni kapilari darah. Ni. Okey. So, bila masuk dalam ni, dia boleh tembus. Maksudnya dia kecil dah. So, yang ni yang bersaiz besar. Tak boleh masuk. Dia duduk kat luar. Makanan yang tidak tercerna bersaiz besar tak dapat menembusi dinding usus kecil. Okey. Ni dinding bilus. Seterusnya, laktial. Okey. Laktial berfungsi untuk menyerap lemak yang dicerna. Laktial. Laktial akan menyalurkan lemak ke sistem limfa yang kemudiannya disalurkan ke sistem peredaran darah. Okey. Dia fungsi apa? Serap. Dia macam vacuum. Tapi yang ni vacuum apa? Dia serap lemak. Okey. Makanan yang telah dicerna dan diserap ke dalam bilus tadi, yang kecil-kecil tadi, masuk. Okey, perlu sampai ke sel-sel badan. Molekul yang telah diserap ke dalam bilus akan mengalami asimilasi. Tolong ingat nama proses. Asimilasi.
Asimilasi ialah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. Ni orang kata uh, store yang terakhir untuk agih barang-barang. Macam tu. Store. Proses pengagihan hasil akhir pencernaan. Okey. Apa dia hasil-hasil tu? Dekat gudang, dekat store tu ada apa? Okey, ada 3. Glukosa digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam proses respirasi. Ni. So, bila berlaku penyerapan last sekali, yang pertama glukosa. Okey. Untuk apa? Energi. Yang kedua, asid amino digunakan untuk membentuk komponen sel-sel. Asid amino, komponen sel. Yang ketiga, asid lemak dan gliserol bergabung untuk membentuk lemak yang berfungsi sebagai penebak haba dan pelindung organ dalaman. So, asid lemak dan gliserol dia bergabung. Penebak haba. Okey, so yang ni lah rentetan dia. Sistem pencernaan pecahkan partikel makanan yang besar kepada molekul kecil ringkas supaya boleh diserap ke dalam bailer. Lepas tu dia masuk dalam sistem peredaran darah, mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan. Dah sekali apa yang berlaku? Asimilasi. Agihan hasil akhir untuk yang pertama pembentukan sel baru, yang kedua respirasi, dan yang ketiga untuk apa? Kawal suhu badan. Okey, ini nama-nama proses. Penyah tinjaan. Okey, sikit lagi. Makanan yang tidak dicerna dan makanan yang tidak diserap di dalam usus kecil seperti serat, sisa rembesan salur pencernaan, sel-sel mati dan air akan bergerak ke usus besar. Okey. Ke usus besar. Yang ni yang tak boleh serap, tak boleh bagi hancur, dia pergi ke usus besar. Okey. Semasa bergerak di sepanjang usus besar, air dan garam mineral akan diserap semula ke dalam aliran darah. So, pada masa yang sama, apa yang diserap? Air dengan garam. Okey, serap masuk ni. Hal ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja. So, makin lama kita makan, dia tak boleh serap, dia jadi kat sini. Kita tak, orang kata tak berak, tak buang air besar. So, dia duduk kumpul kat sini sampai rektum ni penuh dah. Apa yang jadi, kita tengok. Tinja akan disimpan sementara di dalam rektum. Rektum ni, lah ni. Bilik yang terakhir ni, rektum. Sementara sebelum disingkirkan melalui dubur. Proses penyingkiran tinja daripada badan disebut sebagai penyah tinjaan. Itu maksudnya. Proses apa yang dimaksudkan dengan penyah tinjaan? Proses penyingkiran tinja. Mudah je. Proses penyingkiran tinja. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam bab seterusnya, bab 4. Wallahualam. Assalamualaikum.